Retinoid ni kan memang sedang mencipta nama betul dekat Malaysia ni. Memang banyak orang tanya saya pasal retinoid, penggunaan retinoid, dan saya yakin dan percaya di luar sana banyak influencer yang juga mula bercakap pasal retinoid ya. So, bila sebut tentang retinoid, dia ada banyak kelebihan yang bagus-bagus untuk kulit, untuk jerawat, untuk jeragat, hyperpigmentation, untuk mempercepatkan kitaran sel kulit. Dia ada banyak kelebihan-kelebihan. Dia menghasilkan ataupun menggalakkan penghasilan kolagen. That is the best part of it ya. Yang kurang kita gemar dengar sebenarnya, retinoid ni dia juga ada sisi tidak baik yang boleh menyebabkan iritasi pada kulit. So dalam video ini kita nak bincangkan tentang cara penggunaan retinoid yang betul untuk mengurangkan risiko mengalami iritasi. Siapakah yang di antara anda menggunakan retinoid? Glowy girls, glowy guys ada? Baik. Retinoid dia popular sekarang ni. Okey, retinoid adalah nama umum bagi semua jenis retinoid. Dia kita panggil kategori. Nama kategori retinoid adalah kategori. Boleh jadi retinoid, kalau orang sebut retinoid, dia boleh merujuk kepada retinol. Adapalene pun sejenis retinoid, tretinoin pun sejenis retinoid. So, ada banyak versi ataupun jenis-jenis retinoid. Kalau kita nak bezakan dia, kita boleh tengok secara begini Kalau dekat pasaran Malaysia ni dia ada dua. Satu tu OTC, over the counter retinoid. Over the counter ni paling terkenal retinol lah. Retinol, kalau dengar retinol, kita boleh beli tanpa perlu preskripsi. Tapi ada lagi jenis yang prescribed ataupun prescription retinoid. Retinoid prescription paling terkenal Adapalene. Pernah dengar tretinoin? Tretinoin. Semua benda ni dia tak boleh beli ataupun kita tak boleh ambil daripada pasaran terbuka. Maksudnya tak boleh tanpa prescription. You got to go to pharmacy. Ahli farmasi sekurang-kurangnya lah akan provide. Yang biasanya kalau Adapalene tu ahli farmasi lah provide. So retinoid ni kan ada satu sifat yang mana menjadi kebimbangan ramai orang lah bila nak guna. Terutama contoh retinol iaitu dia boleh menyebabkan iritasi. The reason why it can irritate the skin adalah retinoid boleh jadi satu bahan yang bersifat tidak stabil. So sifat tidak stabil ini kalau dipakai pada kulit tertentu yang mudah irritate mudah terkesan, maka instead of getting the benefit, boleh jadi kita mengalami perkara-perkara yang kita tak nak. Merah-merah, gatal, purging melampau, kemudian breakout lah, purging melampau tu macam breakout lah Kemudian kekeringan, kemudian banyak lagi kesan-kesan yang kita sebut sebagai irritated skin kesan yang kulit yang mengalami iritasi lah. Bahasa dia iritasi. So kalau anda adalah pengguna pertama kali bahan yang bernama retinoid ini, memang sangat digalakkan untuk pilih yang mana OTC dah terdahulu dan pada kadar yang rendah-rendah. Tapi kan ramai orang memang tak boleh tahanlah diri dia daripada guna retinoid ni sebab kita boleh sebut dia punya manfaat tu sangat menarik. Dia punya manfaat tu menggalakkan penghasilan kolagen, menyebabkan jeragat boleh pudar, mengurangkan minyak sekaligus merawat akne, merawat jerawat. So kalau kita dengar segala manfaat-manfaat ni tak nak pakai, betul tak? So this is a video di mana selepas ini saya nak bagi tahu untuk mengelakkan iritasi apa yang anda boleh lakukan ketika memakai retinoid. What is the technique? Okay? Sekiranya anda menggunakan retinoid in any form pun sebenarnya dan anda khawatir risiko tu pada kulit, salah satu teknik yang bagus untuk mengurangkan risiko iritasi pada kulit adalah menggunakan teknik yang sangat popular dipanggil sandwich technique. So maksudnya sandwich technique ni mudah je. Lepas kita cuci muka, tapi jangan terus ambil produk yang ada retinoid itu biasanya dalam bentuk serum ke cream ke kan. Jangan pakai terus dekat muka. Apa yang kita buat adalah kita pakai dulu moisturizer, satu layer yang nipis, kemudian kita pakailah retinoid tu, produk dengan retinoid, kemudian kita pakai balik moisturizer. So teknik sandwich ni bagus sebab
bahan retinoid itu dia tidak contact direct terus dengan kulit. Dia akan kita panggil ada lapisan kelembapan yang mana membantu kulit untuk tidak jadi terlalu kering, elak mengalami iritasi apabila retinoid diletakkan di atas dia. So teknik ini boleh diamalkan dan antara teknik yang saya rasa berkesan untuk hampir kebanyakan orang yang takut ada iritasi bila pakai retinoid. Teknik kedua, dia lebih kurang macam yang pertama, cumanya dia tak sebanyak layer yang pertama. So cara untuk guna retinoid juga boleh. Anda lepas cuci muka, pakai pelembab dahulu kemudian diikuti dengan produk yang mengandungi retinoid. So, teknik ini lebih mudah satu hal, dia tak banyak layer. Kalau macam saya lagi cenderung pakai yang kedua lah sebab pakai berlayer-layer banyak ni untuk kulit berminyak macam saya is not a good idea because it can feel heavier on the skin, ya. So, teknik ini juga bagus dan sesuai untuk kulit yang sensitif. Kalau teknik pertama tadi tu dia lebih sesuai untuk kulit yang macam ke arah kekeringan gitu. So, I think the second technique can also memberi benefit yang sama macam teknik yang pertama because when you have a layer of moisturizer dekat bawah kulit sebelum kita pakai retinoid, dia boleh jadi satu bentuk kita macam penahan, pelembab sebelum retinoid tu dipakai dan terkena pada kulit. Cara ketiga adalah untuk mereka yang mempunyai ketahanan kulit yang tinggi, high resistance skin macam saya, ya, tak payah nak buat layer-layer pun tak mengapa, tetapi anda perlu cari retinoid dalam bentuk pelembab. Dia dalam bentuk yang mana usually lotion atau cream, ya, dia bukan macam bentuk serum tu. So cari retinoid yang dalam bentuk begini, dalam bentuk lotion, dalam bentuk cream. It can be like in a gel cream texture, ya, yang mana kita pakai pada kulit selepas sahaja wajah dibersihkan. Maksudnya kulit kita tu masih lembab. So this is my practice. Bila saya pakai my serum yang ada retinoid dan juga ada satu cream yang saya pakai yang ada retinoid, I usually tak buat layer-layer yang macam moisturizer itu kerana kulit saya ketahanan dia tinggi, dan satu lagi adalah I immediately wear it after I cleanse my skin. So this one is especially for those kind of skin, okay, yang tahan lasak. Okay, satu lagi teknik menggunakan retinoid ni adalah dalam keadaan di mana kulit tu tak mengalami kelembapan, basah-basah. So you take a towel, you dry it, you know, lepas cuci muka tu lah, you dry, you bersihkan air yang bertitisan tu, ya. Kalau saya kan dia tak ada masalah pun, tapi untuk mereka yang kulit dia sensitif, you hilangkan titisan-titisan air itu, kemudian letakkan produk tu kita sebut di atas kulit yang lembab tetapi kering permukaan dia. Faham tak? So kalau tanya pada saya, teknik ini pun okey juga sebab dia sangat bergantung pada jenis kulit anda. So kalau anda nak berhati-hati sebelum menggunakan retinoid dalam bentuk lotion, cream, this is a good technique. Sebab bila ada air dekat atas muka, titisan air tu kita khawatir dia react with the ingredient. Sebab kena faham retinoid ni macam saya sebut tadi, dia bahan yang tidak stabil lah. So kita nak kurangkan masalah itu ataupun chances of those kind of problem can happen, kita pastikan lepas kita cuci muka, kita ambil towel, dry out the lelehan-lelehan air dekat muka itu. So baru kita pakai produk berkenaan. I want to introduce to you few produk yang saya guna dan saya dapati sangat bagus untuk kulit lah, dan mengandungi retinoid. So yang ni ada Grand Active Retinoid, yang ini bagi saya adalah dia produk yang agak international sikit lah, tapi memang bagus. Ada banyak research yang dilakukan oleh syarikat ini untuk membuktikan produk mereka mempunyai keberkesanan yang tinggi. So the one that I am using, ada dua ni tau. Satu ni dia memang dekat atas blemishes, it's like a spot treatment. So kalau anda ada blemishes ataupun acne, this one is especially good to be placed on top of the affected area lah, maksudnya acne itulah. So dalamnya ada Grand Active Retinoid yang mana dia memang boleh dengan segera kita panggil merawat tempat yang kita letak tu. Itu kegunaan spot treatment. It only attack or treat the place where we put it. Bagus tak? Bagus. Ya. This one adalah gel ataupun macam moisturizer lah, ya. Di dalamnya ada Grand Active Retinoid juga. Grand Active Retinoid ni dia an ester of retinoic acid. Ester ni maksudnya salah satu derivatif lah. So bila dipakaikan ke atas kulit, dia boleh disebut sebagai satu produk atau bahan yang agak kuat sebenarnya, tetapi kuat tetapi lembut lah. Macam mana nak cakap tu? Dia adalah effective but gentler on the skin.
Kalau berbanding dengan macam Adapalene, that is a stronger one, and for certain skin dia boleh macam irritate lah. But Grand Active Retinoid it's slightly milder, but again effective on the skin. Itu kelebihan dia. So this one ada dua yang berbeza, tapi ini fokus. This one you can put all over the face. At the same time it can hydrate ataupun moisturize your entire face as well. Local product yang mengandungi retinoid tapi dalam bentuk retinol. So retinol is over the counter punya retinoid ya. Maksudnya memang kita boleh beli pasaran terbuka. And this is the one. You have seen me talk about this many times. Now, yang bestnya dulu Nihon ni dia ada dalam bentuk brightening face cream dengan night repair cream. Dia ada morning and night lah, dan kedua-duanya mengandungi retinol. Tapi sekarang ada tambahan serum pula yang juga bagus dan mengandungi retinol di dalam dia. Nak bagi tahu bahan-bahan ni is a bit gentler sebab version of retinol di dalam ini adalah a gentler version. Kalau macam ni dia ada retinol palmitate, so it's a gentler version of retinoid. So sesuai untuk juga kulit yang cenderung sensitif. But of course before you use anything, try dulu lah, buat patch test dulu. So my personal experience of using this product, especially these two, is my personal favorite. Kalau dalam ni saya suka pakai malam, and before I use that I use this, and memang sangat membantu dari sudut saya panggil the smoothness of my skin. I think simply because kita faham salah satu fungsi retinoid adalah menggalakkan kitaran sel kulit tau. Memang smooth, the skin is smooth. So ni pun macam nak habis ya. Nihon ni nak habis dah. Right, nak bagi tahu betapa tekunnya memakainya. One thing that I like about produk-produk Nihon adalah memang betul, ramai orang cakap dengan saya macam mahal je. Kalau anda bandingkan produk yang ada retinoid dengan produk yang tak ada retinoid, memang anda terasa sangat produk yang ada retinoid ni boleh mahal lebih. Sebab perbandingan tu antara yang ada retinoid dengan tak ada retinoid. Disebabkan retinoid ni bahan yang very special and it does specific thing to your skin, ya, dan tak mudah ya untuk formulatekan benda-benda yang tak stabil ini. Oleh sebab itu anda memang kena expect buying anything yang ada retinol or retinoid secara umumnya memang memerlukan investment duit. Yes. So ada orang mengadu mahal lah. You got to see the ingredient, okay? Glowy girls, glowy guys. So kesimpulannya, kalau kita bercakap tentang cara penggunaan dekat atas kulit, dia sangat bergantung kepada jenis kulit anda. So if you afraid of the irritation punya effect, ataupun memang anda tahu dah kulit anda ni mudah irritate, so use teknik yang sandwiching tadi ataupun guna pelembab dahulu baru pakai produk. If you mempunyai kulit yang tahan lasak, jadi anda boleh pakai dalam format macam ni, yang macam dalam krim ni, kerana di dalamnya dah ditambah bahan-bahan lain yang bersifat pelembab, so you can directly use tanpa perlu dilapiskan dulu dengan pelembab. Kalau anda ada kulit yang lasak lah. Kalau anda nak pakai dengan dirinya sahaja pun boleh, dengan ilmu bahawa, dengan pengetahuan bahawa anda mempunyai kulit yang tidak sensitif ya. So you can use it on its own lah, macam pakai terus. Tak ada masalah juga. Okay, that's it about how to use it. Hopefully it is beneficial for you. Adakah anda pengguna produk yang ada retinoid? Kalau ya, kongsikan dalam ruang komen di bawah. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.